Tempat tinggal jin sihir dalam badan manusia seperti di kemaluan, dada, perut, kepala yang menggunakan media sihir air, tanah, udara dan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan buat perkongsian yang ringkas pada malam ini. Kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi al-habibil ali al-qadiril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh berbahagia ini, Selasa malam Rabu, kita berada dalam rancangan berkongsi ilmu perubatan Islam, ruqyah syar'iyah dengan semangat mak kilau. InsyaAllah. Baik, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baru masuk tolong share dahulu. Ilmu yang kita akan kongsi pada malam ini akan sangat-sangat bermanfaat dan sangat eksklusif, insya-Allah. Baik, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di dalam live saya yang telah lepas, saya telah kongsikan tempat tinggal jin dalam tubuh manusia, yang mana ada 7 tempat. Itu bagi jin khadam ataupun jin saka ataupun jin yang masuk melalui ritual-ritual tertentu, seperti pelajari ilmu bomoh yang batil, masuk susuk, ada wirid-wirid yang terkeluar daripada garis panduan syariat, pelaris, kekebalan dan sebagainya. Ada 7 tempat di mana dia berada dalam badan manusia. Yang pertama di pundak, yang kedua sepanjang tulang belakang, yang ketiga di belikak bahu, yang keempat di mata, yang kelima di telinga, yang keenam di kepala, yang ketujuh di ulu hati. Itu bagi jin pendamping ataupun khadam jin yang masuk melalui amalan-amalan tertentu. Jadi pada malam ini khususnya saya akan berkongsi kepada tuan-puan seperti mana tajuk kita pada malam ini. Sedabur dulu. Alhamdulillah. Baik, seperti mana tajuk kita pada malam ini, iaitu tempat tinggal jin sihir dalam badan manusia. Maknanya seseorang itu telah terkena sihir, dan macam mana kita nak tahu jin itu, mangsa sihir yang dimasuki oleh khadam jin sihir itu berada di anggota mana. Pada malam ni kita akan berkongsi merujuk kepada kitab ini, kitab Ruqyah Mandiri khusus untuk muslimah. Siapa yang tak ada lagi, saya showkan sangat-sangat ada, itu utama yang bernama muslimah ataupun wanita ataupun orang puan adalah bahasa kita. Baik, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, biasanya kita nak kongsi dah ni. Biasanya kalau sihir akan menguasai khadam jin sihir yang masuk dalam badan manusia itu, dia akan menguasai 2 perkara. Pertama akal dan emosi. Yang kedua organ tubuh tertentu yang menjadi target sihir. Seperti mana organ tubuh? Seperti di kemaluan, minta maaf saya kena sebut. Yang kedua di dada. Yang ketiga di perut. Yang keempat di kepala. Itu bagi jin khadam sihir yang masuk dalam tubuh manusia. Dia biasanya duduk di tempat ini sahaja. Okey, saya sebut sekali lagi. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau sihir biasanya dia akan menguasai mangsa sihir itu 2. Pertama akal emosinya,
Yang kedua, organ tubuh. Organ tubuh pula yang mana? Pertama, di kemaluan. Mengikut target sihir itulah, mengikut tujuan sihir. Pertama, kemaluan. Minta maaf saya sebut. Yang kedua, di dada. Yang ketiga, di perut. Yang keempat, di kepala. Ini kebanyakannya bila khadam sihir masuk ke dalam tubuh manusia tersebut, tempat organ inilah yang akan diganggu dan di situlah bertapaknya jin khadam sihir tersebut dalam tubuh manusia tersebut. Sehingga, kalau kita nak kenal pasti lagi, sehingga saat kita melakukan ruqyah kepada pesakit sihir tersebut, maka dia akan rasa panas sangat-sangat dan sakit sangat-sangat di bahagian organ tersebut. Organ mana? Kemaluan, dada, perut, kepala. Ini utama. Kemaluan, dada, perut, kepala. Okey, kita mula daripada bawah. Kemaluan, perut, dada, kepala. Ini organ yang sering kali diganggu oleh jin khadam sihir. Ketika kita meruqyah pesakit sihir tersebut, maka dia akan rasa panas di kawasan tersebut, organ tersebut, dan dia rasa sakit. Cuma kadang dia tak bagi tahu kita, tapi kita nampak dia rasa sakit. Dan kadang ada yang tak tahan sakit sehingga menangis. Dia rasa panas sangat di bahagian tersebut. Sakitnya bukan sakit saja, kadang-kala muncul keluar melalui muntah, melalui buang air besar, keluar apa? Seperti benang. Tu. Keluar helaian rambut. Tu. Dan keluar seperti sebuk-sebuk kaca. Dan keluar, ada yang sampai keluar jarum. Ada yang sampai keluar paku di atas kepala. Ini saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya ketika membacakan ayat-ayat pembatas. Ini ada pesakit saya. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, dan ada kes yang teruk keluar lambang salib. Keluar lambang salib. Dalam najisnya. Ini ada. Allahu Rabbi. Tidak hanya itu, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah. Biasanya tukang sihir juga menggunakan media buhul. Media ni buhul. Perantara sihir tersebut ataupun ikatan sihir tersebut sebagai sarana sihir untuk menyakiti mangsanya. Dan ada beragam macam buhul sihir yang digunakan. Seperti melalui ada empat cara. Pertama, air, 4 elemen dia diguna. Air, yang kedua tanah, yang ketiga media udara, yang keempat api. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita akan ceritakan macam mana bila kita ruqyah pesakit-pesakit sihir, dia biasanya akan sakit di 4 organ. Pertama, kemaluan. Kedua, perut. Ketiga, dada. Keempat, kepala. Sakit yang teramat sakit sehingga keluar daripada organ tersebut ataupun melalui muntah atau melalui buang air besar setelah diruqyah, benang, helaian rambut tadi, ada yang keluar jarum dan sebagainya lagi. Ini berdasarkan kes-kes ataupun tujuan sihir yang telah dilakukan kepada mangsa sihir tersebut. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keluar itu atas tujuan sihir itu dibuat ataupun kekuatan sihir itu terletak juga kepada media sihir ataupun buhul sihir. Antara media sihir ada 4 elemen: air, tanah, udara, api. Okey. Kita bincang satu persatu. Pertama, air. InsyaAllah. Yang terkena sihir, cuba amati baik-baik. Cuba menghayati baik-baik. Kalau kena tepat dengan apa yang saya kata terhadap diri anda, boleh berkongsi juga di ruangan komen. Baik, tuan-tuan, sebelum saya masuk kepada 4 elemen tadi, air, tanah, udara, api, saya ingin mengajak tuan-tuan untuk ulang kaji semula. Okey, kita bersama dengan Pak Allah. Okey, silakan Pak Allah. Kita ulang kaji semula. Bab yang telah lepas, saya telah beritahu kepada anda, jika seseorang pesakit itu ada gangguan jin pendamping, saka, khadam jin yang dia panggil ataupun dengan melalui ritual amalan tertentu, dia akan sakit biasanya di tempat ini, pundak sini. Okey, bila kita ruqyah sepanjang dia diganggu oleh jin, memang sakit bahagian ni, dan bila kita ruqyah semakin sakit sini. Okey, bahu, sepanjang tulang belakang sampai pinggang. Okey, seterusnya biasanya mata, telinga,
kepala biasanya bahagian depan kepala dan ulu hati. Okey. Bagi khadam jin sihir yang masuk ke dalam badan manusia, orang suruh senyum sikit. Senyum? Dapat gigi ya? Kau ada gigi. Okey. Okey, baik. Okey. Bagi khadam jin sihir yang masuk ke dalam badan manusia, dia akan sering kali sakit. Minta maaf. Khadam jin sihir itu akan menguasai dua perkara. Pertama, akal dan emosinya tak stabil, mengikut tujuan sihir lah. Yang kedua, dia akan kacau organ tertentu. Antaranya adalah kemaluan. Jangan tengok sini. Okey, kemaluan. Okey, seterusnya perut. Kalau termakan terminum lah. Dada biasanya berdebar, rasa panas. Okey, tanpa sebab yang jelas dan terasa nak pecuh. Biasanya dada. Lepas ni kita tengok berdasarkan buhu sihir jua sebenarnya. Dan akan rasa panas di kepala. Biasa kepala bahagian mana? Atas. Kebiasaannya. Okey. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Okey, itu beza antara gangguan jin biasa dan juga sihir. Okey. Kita tengok. Dan bila diruqyah semakin sakit di organ tempat tertentu. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung. Sekejap ya. Baik, kita sambung. Ada beragam bentuk buhu sihir yang dikenakan kepada mangsa sihir sehingga menimbulkan sakit tersebut. Ada 4 elemen. Pertama, air, tanah, udara dan api. Kita pergi kepada elemen yang pertama, iaitu air. Okey. Air media buhu sihir yang telah dibuat oleh tukang sihir dengan kerjasama, dengan diupah oleh orang yang hasad tadi, minta tukang sihir buat. Dia tukang sihir itu akan menggunakan media air. Contoh media air kencing. Tak kira dah manusia ataupun binatang. Air kencing. Yang kedua, air mani, dia ada peringkat dia. Ada air kencing babi, air kencing anjing, ada air kencing kucing, air kencing manusia, air kencing orang Islam, air kencing orang kafir. Dia ada peringkat-peringkatnya lah. Yang kedua, air mani. Air mani pula ada peringkat dia. Ada air mani perzinaan antara tukang sihir dengan orang yang upah buat sihir. Air mani antara tukang sihir dengan perempuan yang lain, berzina lah. Air mani antara tukang sihir dengan anaknya sendiri, mahram. Dia boleh ambil air mani. Banyak lagi lah zina antara tukang sihir dengan ibu dia pun ada. Ini menyebabkan pengaruh sihir itu semakin besar kemaksiatan, kekufurannya, semakin besarlah dia punya pengaruh buhu sihir tersebut dengan izin Allah SWT, izin kauni qadari dipanggil. Okey. Seterusnya adalah media air seperti darah haid, ada darah haiwan sesembelihan. Jadi darah haiwan itu disembelih bukan atas nama Allah, tapi dikorbankan untuk keredaan jin syaitan. Okey, kerana itu ada orang hilang, mari bomoh dia sembelih haiwan. Dia bukan sembelih atas nama Allah, tapi sembelih untuk mendapat redha jin. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Nah, kalau kita percaya, syirik, tidak boleh. Okey. Dan ada setengah lagi adalah media air, iaitu menggunakan darah daripada kesan diliwat. Ini ada antara liwat lelaki perempuan, ataupun lelaki sama lelaki, ataupun perempuan sama perempuan. Astaghfirullahalazim, masya-Allah, subhanallah. Biasanya air tersebut akan dicampur ke dalam minuman ataupun makanan, diberikan kepada korban mangsa sihir untuk diminum atau dimakan. Maka reaksinya, pesakit tersebut akan sakit luar biasa. Di mana? Di perut lah. Di perutnya kembung, susah nak buang air besar, air kecil, perut membesar seperti hamil, dan biasanya dia akan sakit kepala juga. Perut dan kepala akan sakit. Sebab tu bila kita ruqyah pesakit sihir ini, organ yang selalu sakit adalah perut dan kepala. Faham? Itu simptom dia. Okey. Bagaimana perubatannya? Nanti dulu. Okey. Baik. Seterusnya, elemen yang kedua digunakan oleh tukang sihir adalah elemen media tanah. Tanah, menggunakan tanah. Okey, tanah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Seperti tanah kubur,
Tanah kubur tu ada pula ambil tanah kubur orang yang accident, orang yang mati, meninggal dalam keadaan mengandung, terbakar rumah ke, accident ke, atau tu tanah kubur tu. Dia ada syarat-syaratnya. Contoh tu. Ataupun orang yang mati anak sulung dalam dia anak sulung perempuan tu, dan dia mengandung anak sulung dan mati. Anak sulung siapa anak sulung ataupun bongsu sama bongsu. Ini lagilah. Zaman dulu orang jaga sampai kubur sebab takut orang pergi ambil buat ritual-ritual pelik ni. Betul perut jadi besar, jadi pening kepala, cahaya aziz. Ini dah ada testimoni daripada pesakit sihir yang sebenar masuk. Alhamdulillah. Pesakit sihir tu masuk. InsyaAllah kita kongsi. Kita tak nipu, kita merujuk kepada kitab. Okey, dan merujuk kepada pengalaman-pengalaman yang terdahulu. Baik. Seterusnya adalah tu tanah kubur. Media tanah juga digunakan bunga kemboja. Jangan pelik Bunga kemboja pun digunakan sebagai media sihir. Tapi tak beratlah, dibiasa sajalah. Okey. Dan digunakan juga media tanah daripada kotoran manusia, najis najis manusia. Dan haiwan-haiwan fasik digunakan, haiwan-haiwan digunakan, ambil haiwan tu digunakan sebagai media tanah juga. Haiwan-haiwan fasik ni macam mana? Seperti tikus, cicak. Tu cicak yang tidak membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan kalajengking. Biasanya tikus, cicak, kalajengking. Kita jangan biarkan 3 haiwan ini ada dalam rumah kita. Tikus, cicak, kalajengking. Ini adalah media sihir. Itu. Tuan pada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tukang sihir akan menaburkan dan menanam media tanah ini yang termasuk dalam tanah kubur tadi, bunga kemboja tadi, salah satulah najis manusia ke ataupun haiwan fasik tadi, tikus, cicak, kalajengking. Jadi tukang sihir ini akan tabur ataupun tanam media tanah ini di rumah korban ataupun di tempat dia bekerja ataupun di tempat dia berniaga. Ditanam ataupun ditabur di depan rumah. Kan kita pernah jumpa tikus mati depan rumah, ayam mati telah disembelih depan rumah, digantung di pagar rumah. Yang tu dia tak tanam lah. Tu. Ini buat. Ini sangat-sangat berbahaya tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi siapa-siapa yang terkena sihir yang melalui media tanah sebagai buhur sihirnya, dia akan mengalami reaksi kesulitan hidup, susah mendapat pasangan kebiasaannya. Rumah tangga sering bergaduhan. Tu. Jadi ikhtiar dia untuk mendapatkan rezeki yang lebih, jadi usaha dia usaha yang lemah jadi. Tu. Dan dia sentiasa sakitan di tubuhnya akan sakit, terutama di mana? Yang ni, terutama yang ni adalah di kepala, dada dan juga termasuk kaki. Kerana dia berpijak di atas tanah tersebut, rasa mencocok kaki lah. Itu di antara. Dan orang yang terkena media buhur sihir melalui tanah ini, mereka akan selalu takut mati. Bila dengar kematian, dia rasa takut nak menziarahi jenazah, dia rasa tak boleh nak ziarah, takut sangat. Kebiasaan begitu. Badan terasa lemah, tak berdaya. Tu. Allahu Rabbi. Okay. Macam mana cara nak selesaikannya? Kita bincang nanti. Baik. Seterusnya, yang ketiga, tuan pai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, media sihir melalui udara. Melalui udara seperti apa? Seperti asap rokok. Itu asap daripada udara. Asap rokok, minyak wangi yang tertentu, azimat yang digantung di tempat yang tinggi, dia termasuk ada media udara juga. Sehingga ketika angin datang, mangsa sihir akan merasakan reaksi yang aneh. Terasa melayang kepala dia, rasa menggigil, ketakutan, rasa sejuk sangat. Dan reaksi orang yang terkena media buhur sihirnya melalui udara, dia akan selalu sesak nafas. Tak kira tepat, tak kira masa. Jantungnya berdebar-debar. Sering kali berdebar tanpa sebab yang jelas. Gelisah yang luar biasa. Dia rasa gelisah. Terutama bila angin bertiup. Dan sakit kepala serta rasa goyang badan ketika angin bertiup kebanyakannya. Siapa pernah rasa gini? Kena cek tu. Okay.
Bagaimana perubatannya? Nanti dulu. Yang tu nanti. Okey. Yang keempat, tuan-tuan. Buhu sihirnya melalui media api. Media api. Seperti tuan-tuan dirahmati Allah, anak patung. Anak patung dan diletakkan api di bawahnya. Maka terasa panahlah. Berhangatan. Badan orang yang terkena media api ini akan rasa sangat panas. Dan diguna juga dengan foto, yakni gambar-gambar. Sebab tu gambar-gambar. Yang terbaru saya melihat ada seorang perawat syar'i, dia perawat syar'i. Gambarnya telah diambil daripada media sosial FB. Yang terbaru, dia dan isterinya lalu dibuat ritual sihir. Tu. Dan ada bentuk geometri dilukis di atas gambarnya berdua. Dan ada orang yang menyampaikan kepadanya. Allahu Rabbi. Moga-moga Allah melindungi mereka sekeluarga. Biasalah ini dipanggil cabaran menjadi seorang perawat. Akan dimusuhi oleh tukang sihir, uskung, bomoh dan sebagainya. Baik. Biasanya foto, kemudian apa lagi media api ni? Pakaian bekas pesakit, pakaian ataupun bekas yang digunakan oleh mangsa sihir. Pakaian, baju sweater dia, boleh yang pernah digunakan oleh mangsa sihir diambil. Okey. Dan rambut boleh ambil, potongan kuku pun boleh ambil. Ini melalui media api. Biasanya dia buat macam mana? Buhu sihir tersebut, barangan-barangan mangsa sihir tersebut dikumpul, termasuk gambar dan sebagainya, akan dibakar dengan api atau dipanaskan di atas kemenyan. Sehingga mangsa sihir akan rasa panas satu tubuh. Memang panas yang luar biasa. Dan kalau kita sebagai seorang perawat, sebelum kita merawat pesakit, kita boleh letak macam ni. Contohnya macam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ini badan dia. Kita buat macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pusinglah sebelah kali ke. Kita rasa. Kita letak je. Dia. Kita letak je. Dalam 1 minit, 2 minit. Kita boleh rasa haba belakang dia ni. Sama ada panas ataupun terlalu sejuk ataupun biasa. Biasa ada masalah. Biasanya panasnya sehingga tangan kita rasa betul-betul panas. Walaupun kita letak di atas pakaian ataupun pakai sarung tangan, terasa kadang tu panas betul badan. Dia pun rasa panas. Orang lain situ rasa panas sangat ni, tapi dia tak demam. Tak demam, makan Panadol pun tak jadi. Tu. Okey, mandi air daun bidara baru tahan sikit, tapi masih lagi rasa panas. Hari ni dibuat daripada media sihir api, guna anak patung atas nama dia, gambar. Biasanya gambar penuh dia ambil. Pakai bekas pakaian kita. Sebab tu pakaian kita jangan letak di luar rumah waktu malam, terutamanya kena jaga baik-baik. Rambut kita, potongan kuku kita kena jaga. Itu bekas kita, bekas di badan kita. Dipanaskan di atas kemenyan. Habis kita rasa panas satu tubuh dan bergejolak syahwat. Dia naik terasa nafsu syahwat anytime. Serta emosinya rasa tidak tenteram. Tidak tenteram rasa emosi. Rasa nak marah je. Kadang rasa sedih je. Kadang rasa serabut je. Ini. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya betul Ustaz. Panas macam bara api. Bila cek tak demam. Zikir Asma'ul Husna masuk dah. Zikir Asma'ul Husna ni antara salah seorang perawat muslimah di negeri Terengganu. Kalau tapak tangan panas berbau macam hanyir darah, kenapa ya Ustaz? Tu kena cek dulu. Kena cek dulu. Itu banyak tu. Yang ni saya tak boleh nak bagi jawapan lagi sebab kena cek betul-betul. Adakah kamu seorang yang bau? Adakah orang lain bau juga? Adakah kamu buat apa aktiviti sebelum bau tu? Kena cek. Tiyah. Panas macam kena panggang atas api saya dah rasa. Ya. Orang yang terkena saja yang akan rasa. Orang yang tak terkena, dia hanya sedap. Sedap mulutnya, berkata-kata saja. Lalu dia kena, memang rasa sangat panas. Tuan pada rahmati Allah, lambat masuk sebab noti tak naik. Ya, saya pun tak tahu apa masalah FB ni. Mungkin ada pihak-pihak yang tak suka dia buat macam-macam lah. Report lah, apalah mungkin. Memang macam tu. Memang. Kadang di phone saya yang lain pun tak naik langsung noti ada live. Sebab tu tuan-puan kena alert sendirilah. Kena tengok dalam group Telegram ke dan sebagainya. Tu. Adalah mungkin ada sabotaj daripada beberapa pihak lain. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Kebanyakan orang yang terasa panas ni kalau boleh mandi dengan daun bidara ya. Mandi dengan daun bidara ataupun berendam dalam air daun bidara. Dan boleh juga mandi air hujan. Jangan hujan tu terus mandi, jangan. Biar hujan dulu dalam 10 minit baru pergi mandi. Faham tak? Jangan hujan terus mandi, itu demam kita, hujan asid. Biar dulu dia turun 10 minit, habis air asid dia tu, barulah kita mandi. Itulah air hujan yang bermanfaat nanti. Dan boleh juga mandi air laut. Ini adalah kitab. Ya, betul. Boleh mandi air laut. Tapi jangan buat ritual-ritual yang pelik. Tu. Biar berkain. Ni habis penyakit mandi air laut. Saka pun mandi air laut. Tak. Ini bagi mereka yang terkena sihir, media api, badan terasa panas, boleh mandi air laut. Boleh. Tak ada masalah. Di ruqyah di dalam air laut pun boleh. Di pantai. Tak ada masalah. Tapi kena jaga aurat dengan baik. Dan jaga keyakinan. Bukan air laut yang menyembuhkan. Tapi Allah SWT yang menyembuhkan. Bagi berkaitan dengan masa sihir media api ini sahaja. Baik. Ini merupakan gambaran media buhul yang diletakkan oleh tukang sihir untuk menyakiti mangsanya. Okey, ada juga yang ditampakkan buhulnya melalui mimpi, yang dinampakkan buhulnya melalui mimpi ada, atau saat proses ruqyah. Rasulullah pun mengetahui buhul yang ditanam di dalam telaga darwang melalui mimpi yang dihadiri oleh malaikat. Seperti melihat ada ikatan tambang atau tali di leher, di wajah dan di bahagian-bahagian lain, ini mimpi mangsa sihir sahaja. Serta diperlihatkan ikatan buhul yang ditanam di dalam rumah perkarangan, premis perniagaan atau di tempat kerja pun kita kena cek selidik. Orang yang mangsa sihir, dia kena cek mimpi dia. Kalau boleh tu catatkan. Tu. Kalau badan jadi sejuk macam mana pula ustaz? Kalau badan jadi sejuk mudah saja. Gunakan habbatus sauda. Saiznya kecil tapi besar manfaatnya. Okey. Orang yang badan panas jangan minum apa tu sauda. Faham tak? Nanti makin panas. Orang yang badan sejuk minum apa tu sauda. Berapa titik? 7. Saya belum minum lagi ni. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Goncang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. 7 titis bersamaan dengan 1 sudu. 7 semburan. Bismillah. Alhamdulillah. Terutama badan sejuk memang sangat-sangat baik, sangat-sangat bermanfaat habbatus sauda. Yang ni mudah dibawa ke mana-mana. Tak poket pun boleh. Mana-mana pun boleh, tak perlu sudu dah, sembuh je. Ni kami punyalah RM20 satu botol. Baik. Apabila kita mampu menghancurkan buhul tersebut baik melalui mimpi atau saat proses ruqyah, itu tanda bahawa sihirnya hancur. Kalau kita mimpi kita menghapuskan buhul sihir itu dalam mimpi kita, itu baik. Itu petanda yang sangat baik. Okey, ataupun kita cari sewaktu-waktu jaga setelah diruqyah, masa diruqyah nampak ke dan sebagainya. Saya pernah ruqyah seorang hamba Allah, masa dibacakan ayat-ayat pembatas sihir, dia nampak patung yang diukir namanya hancur satu persatu lalu terbakar. Bila dia sedar, setelah selesai ruqyah, dia hilang terus serta merta rasa sakit di anggota badannya. Mungkin pesakitnya tengah melihat ini. Ada. Sebab pesakitnya disetiu sahaja. Tu. Okey. Namun kalau buhulnya nampak, boleh jadi tanda sihirnya batal. Wallahu a'lam. Itu kena kerjasama dengan perawat lah. Puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini. Boleh pergi ke masjid setiap esok pagi. Siapa ni? Merayu sangat-sangat semua minta tolong. Yang ni kita tak pastilah dia macam mana. Yang pasti banyak je pusat-pusat bantuan yang kita boleh minta bantuan. Di masjid pun boleh, tak ada masalah. Okey. Perlu sebelum kita beri bantuan, kita dapatkan maklumat detail dululah. Apakah benar ataupun tidak. Sebab zaman sekarang kan zaman biasalah scammer merata-rata. Buat akad-wakah tapai lah ustaz. InsyaAllah kalau ada jemputan kita pergi. Okey. Kalau ada jemputan kita pergi. Setakat ni kita ada jemputan di Kuantan, Muar Johor, Kedah, mana lagi? Langkawi, Penang. InsyaAllah kita akan sampai di sana. Satu lagi di Kemaman, satu lagi di hujung setiu Sungai Tong.
Okay, InsyaAllah kita akan datang nanti. Dan kita akan buat rawatan secara percuma dan kita akan bersoal jawab, beramah mesra, sambung silaturahim. Hati ini umpama kaca, jangan dibiarkan ianya pecah. Ilmu umpama debu, jangan dibiarkan ianya berterbangan. Silaturahim antara kita umpama tali, jangan dibiarkan ianya putus. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi dan lagi. InsyaAllah pada Khamis malam Jumaat ini kita akan buat seminar apa nama dia? Tak ingat. Loh, seminar apa? Nama dia? Tolong ambil ya. Seminar percuma saja di FB Live ini. Siapa-siapa pun boleh join. Seminar khusus untuk wanita. Kalau lelaki pun boleh masuk tak ustaz? Boleh. Dengan niat untuk mendapatkan manfaat kebaikan, terutama ilmu lah yang kita akan kongsikan. Hari Khamis malam Jumaat ni seminar wanita dan gangguan jin, dan insya-Allah kita akan gunakan kitab ini, kita akan bedah kitab ini satu persatu, yang mana best tajuknya perlu dikongsikan, dan kita boleh saya akan kongsikan pengalaman yang terdahulu juga dalam bidang rawatan ruqyah ini insya-Allah bersama pada Khamis malam Jumaat nanti insya-Allah. Seminar wanita, ya betul. Ni ada makluman dah ni. Saya pinkan makluman ni insya-Allah. Kalau ada kitab lebih baik. Kena join belaka. Simpan tarikh Khamis malam Jumaat ni pukul 10 malam kita akan buat seminar wanita, bagaimana nak penting diri daripada gangguan jin. Wanita dan gangguan jin menggunakan kitab ini juga. Siapa ada kitab ni bolehlah buat rujukan juga insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak masuk isyarat. Kita jumpa lagi pada live yang akan datang. Okey. Boleh ya? Insya-Allah. Alhamdulillah. Seminar istimewa wanita saya baca. Seminar istimewa wanita dan gangguan jin. Itu. Jazakumullah khairan jazak kepada semua yang infak star, dapat 485 star pada malam ini. Terima kasih yang join, 200 lebih yang join masa live tadi, paling banyak insya-Allah. Nak order buku, siapa nak order buku ni boleh terus kepada admin lah, admin. Okey. Siapa yang beli buku insya-Allah kita akan bagi free gift. Mana ni free gift dia? Free gift satu kicil Astazah Perubatan Islam Ruqyah Syar'iyah, kicil Astazah percuma ini insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi. Ustaz tengok makilah tak? Insya-Allah. Nak kita tengok ni. Tekik habis macam ganu. Nak gana? Di Kelantan tak ada pawagam, orang Kelantan mari ganu. Bukan nak marah Kelantan sebab tak ada pawagam dak. Tapi orang Kelantan boleh mari ganu. Di Ganu ada 2 pawagam. Di Ganu ada 3 pawagam. Di Kemaman 1. Mamat mana Ketih? TV ya. Mesra mak kat nu. Mana? TGV ya. Kemamat. Saya tak kenal, tak tahu sangat, tak biasa pergi pawagam ni. Jadi 2 lagi ada di mana? Di Kuala Terengganu, iaitu LFS awak. LFS. Satu lagi mana? Paragon awak. Di KTCC. Boleh pilih lah. Orang Kelantan boleh mari tengok di Ganu. Saya dah tengok lagi kita mak kilau ni. Bunyi kata semangat sangat. Silap. Okey, ini dia silap. Okey. InsyaAllah nak pergi tengok jugalah. InsyaAllah. Saya tak menggalakkan orang pergi pun. Tapi kalau tengok, jaga baik-baik aura. Jaga baik-baik pandangan mata. Okey. Niat baik-baik untuk mengetahui sejarah yang terdahulu. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak ada masalah pun. Okey. Yang masalah diri kita lah, pelakuan kita tu. Kitab berapa harga tu ustaz? Kitab ni harga dia 39, saya bagi promosi 35. RM 35. 35 free apa tadi? Kicil tadi. Insya-Allah. Ada soalan ke? Masih isyak dah. Insya-Allah. Ada soalan? Boleh tanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masuk pawagam tiket ke neraka betul tak ustaz? Tak. Udah betul tu. Sebab apa masuk pawagam tiket ke neraka tu? Ada je orang beribadah di masjid pun dengan takdir Allah jadi ahli neraka. Ada je. Sebab ada orang pergi masjid, duduk atas masjid ngupak. Walaupun duduk atas masjid, dia tetap berdosa sebab mengumpak. Ada. Kita tak boleh tentukan syurga dan neraka pada seseorang. Sebab syurga dan neraka itu milik Allah. Kehendak Allah nak masukkan siapa. Itu. Dengan rahmatnya masuklah kita ke syurga. Dengan murkanya masuklah kita ke neraka.
Jadi kita tak boleh nak hukum orang sebegitulah. Itu. Jadi kalau nak pergi pawagam boleh jaga etika baik-baik, tutup aurat dengan baik, jaga pandangan, jaga pandangan, tidak bercampur laki dan puan. Okey, niat baik-baik, nak tengok cerita yang baik-baik, cerita yang tidak ada unsur yang pelik-pelik, kemaksiatan, elakkan kemaksiatan. Orang di masjid pun ada maksiat, kalau tak kena cara. Gitu. Okey, tak ada masalah. Jaga aurat baik-baik dan sebagainya, jaga pandangan, jaga solat. Janganlah sehingga tengok pawagam tak jaga solat, jangan. Ni semangat bangsa tanah Melayu tak ada masalah, semangat perjuangan tak ada masalah. Lepas kita tengok cerita Mak Kilah, kita rasa semangat mempertahankan, jadi semangat mencintai tanah air kita, itu salah satu daripada kesempurnaan iman. Tak ada masalah. Semaikan cinta pada negara pun salah satu sunnah Nabi SAW. Tak ada masalah. Yang masalahnya semangat orang azan tak masuk masjid. Itu masalahnya. Faham tak? Semangat pergi pawagam, berjemaah ramai-ramai pakatan je, tak ada masalah. Jaga solat, jaga pandangan, jaga aurat, jangan capur lelaki puan sangat. Okey, pandai-pandai. Kalau di Paragon, di Kuala Ganu, diasing lelaki puan. Ni bagus. Kuala Ganu diasing. Kemudian sebelum tengok pawagam tu ada iklan dah. Siapa-siapa yang melakukan maksiat, ini berdua-duaan, di tempat terbuka, tu berpasang-pasangan yang menimbulkan gairah dan sebagainya, berpakaian seksi, akan dikenakan tindakan ini. Dia ada section tu dan sebagainya. Itu Terengganu menjaga perkara-perkara ini. Jadi tak ada masalah. Yang masalahnya semangat orang azan tak pergi masjid ni, semangat pelik. Patut pergilah masjid berjemaah. Itu semangat perjuangan. InsyaAllah. Boleh Sebab saya pernah disihir sampai sekarang cakap indung apa habis. Itu maknanya jin itu asal indung. Tapi kena lihat juga, kena tengok pada simptom-simptomnya juga. Ustaz, macam mana cara nak buang saka mak ayah kita yang dah meninggal? Sabar, itu saya akan kongsikan pada live yang akan datang, InsyaAllah. Ustaz nak tanya, betul ke gambar kita tak boleh digantung di dinding rumah sebagai hiasan? Gambar, kalau gambar yang separuh tak ada masalah. Kalau gambar yang penuh, dipanggil gambar hidup, daripada atas kepala sampailah kaki penuh gambar tu, itu tak boleh. Elakkan, tak boleh. Tu. Kalau gambar separuh tak apa. Elak. Macam saya pergi merawat, Ruqyah, kalau tengok ada gambar-gambar yang satu badan, gambar tu gambar hidup dipanggil. Saya akan minta turunkan dulu. Okey, simpan dulu. Itu elakkan. Bagi bangsa jin, syaitan dianggap itu seperti berhala bagi dia, pujaan. Baik, insya-Allah. Semangat orang azan tak pergi masjid. Tak boleh ya. Bila semangat perjuangan ni, orang azan pergi masjid. Tak ada masalah. Semangat tak ada masalah. Semangat bagus. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan, itu saja untuk malam ni. Masuk isyak dah. Jom kita solat berjemaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu akbar.